Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar kisah waktu malam. Dalam kisah kali ini, saya ingin berkongsi sebuah kisah seram yang terjadi kepada aku kira-kira 20 tahun yang lalu. Kisah ini berlaku di kampung kelahiranku yang terletak di salah sebuah daerah di Johor. Okey, ketika itu saya berusia 18 tahun dan baru saja selesai menduduki peperiksaan SPM. Sementara menunggu keputusan peperiksaan, saya membantu ayah memotong sawit di kebun. Kiranya lepas jugalah buat duit belanja harian, dan jika dapat lebih, aku akan simpan untuk buat persediaan jika diterima masuk ke pusat pengajian tinggi nanti. Dan kebiasaannya, pada setiap malam saya akan bermalam dekat rumah nenek yang terletak kira-kira 500 meter saja daripada rumah keluarga saya. Maklumlah, sejak datuk saya meninggal dunia 5 bulan yang lalu, nenek saya tinggal seorang diri. Jadi bila dah habis sekolah ni, ayah minta saya temankan nenek. Katanya risau juga nak tinggal nenek seorang-seorang diri dekat rumah tu. Jadi jika ada saya, ada jugalah orang yang boleh tengok-tengokkan nenek. Nenek pula usia dah hampir pun 90 tahun ketika tu. Namun walaupun usia dah 90 tahun, kudrat dia masih kuat dan mampu lagi membuat pelbagai kerja rumah. Saya tak tahulah apa amalan yang nenek saya buat. Mungkin dia mengamalkan gaya hidup sihat. Saya cuma berfikir dan positif sajalah. Walaupun kadang-kadang tu ada jugalah para pekerja-pekerja dekat kebun ayah saya ni bagi tahu, yang dia cakap kat saya, kau kena risik-risik dan tanya dekat nenek kau tu, dia mesti ada pakai sebarang ilmu. Cuba kau tengok dia, mana pernah jatuh sakit. Dan benda ni aku memang mengiyakan dalam hati. Memang betul, nenek saya waktu tu dia sangat jarang sakit. Habis kuat pun dia akan demam jugalah, sehari 2 hari gitu je. Lepas tu dia akan sihat balik. Jadi saya pun tak ambil serius sangatlah pasal benda tu. Sebab bagi saya mungkin pekerja dekat kebun sawit tu just sekadar gurauan sajalah. Saya tak ambil serius pun bab-bab tu. Sehinggalah pada suatu malam ni, seperti biasa, waktu malam saya akan menonton televisyen dulu, dan nenek saya pukul 9 lagi dia dah masuk tidur. Sebab nenek saya ni memang bukan jenis suka menonton televisyen. Jadi memang saya seorang-seorang lah menonton televisyen. Dan waktu malam tu, seingat saya tengah tonton cerita Hindustan. Sebab saya ni memang peminat cerita Hindustan. Tengah saya layan tengah seronok layan cerita Hindustan tu, tiba-tiba dekat daripada dapur saya dengar bunyi pinggan mangkuk jatuh berderai. Macam banyak pinggan mangkuk kaca jatuh berderai dekat dapur. Saya pun tanpa lengah, masa saya pun teruslah bangun daripada ruang tamu tu. Dapur dekat tingkat bawah, ruang tamu kat tingkat atas. Jadi saya terus bangun, saya terus turun anak tangga pergi ke dapur. Dan saya nampak banyak, dan saya pun bila saya turun tu, saya buka saja lampu dapur dan saya nampak banyak kaca bertaburan di atas lantai. Mata aku pun melihatlah pandang sekeliling mencari punca macam mana pinggan mangkuk ni boleh jatuh. Tak mungkin tikus atau kucing, kerana saya dah pasti sangat semua pinggan mangkuk ni terletak kemas pada rak. Rak tu pun nampak elok saja, tak ada pula rak tu roboh atau apa. Jadi saya pun garulah kepala yang tak gatal ni. Saya garu mikir, macam mana pula pinggan mangkuk ni boleh jatuh. Tiba-tiba, kau buat apa tu kat dapur tu, Ramli? Tak tidur lagi? Tekut. Saya rasa macam nak luruh jantung saya waktu tu. Bila saja saya toleh ke pintu dapur yang sedikit terbuka,
Terus saya urut dada. Nenek rupanya. Saya ingatkan siapalah tadi. Kataku sambil menghela nafas lega. Dah malam ni, pergi tidur. Tak elok berjaga sampai lewat malam, katanya lagi sambil mengambil penyapu dekat tepi dinding. Dah, pergi tidur, biar nenek yang bersihkan, sambungnya lagi sambil jalan terbongkok-bongkok mengutip sepihan kaca di atas lantai. Sesekali nampaklah dia punya rambutnya yang dah putih dipenuhi uban. Niatku untuk membantunya tak kesampaian apabila dia bersungguh-sungguh melarangku. Aku tersengih sambil melangkah meniti anak tangga menuju ke atas. Sempat jugalah aku jeling ke arahnya, walaupun sosoknya sudah nampak uzur dan di mamak usia, namun kudrat dia masih kuat dan gagah. Saya sambung baring atas sofa tadi, dekat anjung rumah sambil menonton televisyen. Entah kenapa pula malam tu saya rasa segar betul berbanding malam-malam sebelumnya. Saya toleh dekat jam dinding yang berhampiran, tengok jam dah pukul 12.30 tengah malam. Sesekali ada jugalah saya menguap sambil tukar siaran melalui alat kawalan jauh yang ada dekat genggaman ni. Dan tiba-tiba lagi sekali, kau tak tidur lagi, Ramli? Dah lewat ni. Esok kan nak tolong ayah kau kat kebun? Tiba-tiba ada suara menghampiriku. Serta merta aku pun menoleh. Nampak kepala nenek menjengah keluar daripada arah pintu bilik tidur dia. Sekali lagi saya urut dada. Nenek. Astaghfirullahaladzim. Sekejap lagi nenek, saya nak habiskan cerita Hindustan ni dulu. Nanti saya masuklah tidur, kataku sambil tersengih. Nenek saya pun menggelengkan kepala. Nampak dia keluar dari bilik sambil mengikat kemas kain batik yang dipakainya ketika tu. Nenek nak ke mana pula tu? Tanyaku kepada nenek keheranan. Nenek berhenti melangkah dan berpaling ke arahku. Lah, kau tak dengar ke? Dekat dapur tadi bunyi apa yang pecah kat dapur tu? Itulah kau tu. Buka TV kuat sangat sampai semua benda jatuh pun kau tak dengar. Sambung nenek sambil merunggus sambil membebel perlahan. Saya terdiam. Dalam hati berasa pelik. Agaknya nyanyuk dah nenek saya ni. Bisikku dalam hati. Baru tadi aku jumpa nenek dia tengah sibuk kemaskan kaca yang berselerak kat lantai. Boleh pula dia tanya aku pasal bunyi benda jatuh. Saya ni pun dah berkerut dahi dah, mula memikirkan sesuatu. Sedang otak ni tengah ligak berfikir, tiba-tiba saya lihat nenek melangkah dengan laju ke arahku. Daripada bawah tiba-tiba nenek terus naik ke arahku. Nenek. Saya cakap dengan nenek, nenek ni apa, nyanyuk ke? Tadi tu kan bunyi pinggan mangkuk pecah. Masa saya turun tadi, nenek sibuk suruh saya naik balik sebab nenek kata nenek yang nak bersihkan. Dah ni nenek tanya saya pula bunyi apa. Ke nenek mengigau? Kata aku panjang lebar. Nenek saya nampak terdiam mendengar penjelasanku. Serta merta raut wajahnya bertukar gelisah, seakan ada sesuatu yang tak kena dan ketika itu. Dah, pergi tidur, dah malam ni. Katanya sambil anak matanya melilau seakan mencari sesuatu. Saya yang tak mahu memanjangkan cerita, terus akulah dengan permintaannya. Lantas saya tutup TV dan masuk ke bilik tidur. Namun saya lihat nenek masih tercegat di dekat ruang tamu rumah. Sebaik sahaja merebahkan badan di katil, baru saya terfikir sesuatu. Perkara yang terbermain di fikiran ketika itu, memang saya rasa ada sesuatu yang pelik. Nak tahu apa sesuatu yang pelik? Jika difikirkan semula, apa yang berlaku tadi memang nampak tak masuk akal sebenarnya. Bila saya fikirkan balik, saya pun cubalah ingat balik kronologinya. Sebaik sahaja saya naik ke atas untuk menyambung TV tadi, saya tak perasan pula nenek melangkah masuk ke bilik, sedangkan tangga naik ke atas betul-betul berada dekat hadapanku.
Mustahil sangat aku rasa jika saya tak perasan terlibat nenek naik atas masuk ke bilik dia. Dan satu perkara lagi, bagaimana pula nenek boleh muncul daripada dalam bilik dan bertanya kepadaku tentang bunyi apa yang berlaku dekat dapur tadi? Sekiranya yang dekat dapur tu dia, sedangkan tadi ke dapur saya nampak dia yang tengah kemas dapur tu balik. Tak mungkin dia boleh lupa atau tak ingat sedangkan setahu saya nenek saya pun sebenarnya belum lagi nyanyuk lagi pun. Dan kalaulah yang dekat dalam bilik tu adalah nenek, yang dekat bawah tadi tu, yang tegur saya tadi tu, yang kemas balik pecahan-pecahan pinggan mangkuk tadi tu, siapa? Itulah dia kejadian yang berlaku 20 tahun yang lalu. Tak ada jawapan sampai sekarang sama ada mungkin benda tu just kebetulan berlaku ataupun mungkin ada kena-mengena dengan nenek saya pun tak tahu. Jadi apa pendapat korang semua? Okey, itu sajalah. Terima kasih dan selamat malam.